Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Khamis Farin Spa bin Nabilah Mrs. Khairul Anim Khairul Anim Amin Arif Khalil Haziati dan sahabat-sahabat dekat TikTok, yang mulia sahabat Yusri, Faridah, Nasabrin Allah, Puan Kamisa Syimas, assalamualaikum semua. Pagi ni saya nak sambung kembali bincang tentang kualiti yang ada pada Rasulullah SAW sebagai seorang suami yang patut kita pelajari, yang patut kita ambil, yang mudah-mudahan sebagai suami kita dapat mengamalkan sifat-sifat Nabi itu sedikit sebanyak. Kalau tak boleh semua, amalkanlah sebahagiannya. Kerana Islam diajar kita bahawa sifat lelaki itu qawamun. Ar-rijalu qawamun 'ala an-nisa' bima faddallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam ayat yang ke-34 surah An-Nisa, dulu kita telah bincangkan surah ni, Allah menjelaskan bahawa para lelaki adalah qawamun atas para wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian lain, dan kerana mereka iaitu lelaki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Jadi ini diajar kepada kita supaya sifat seorang lelaki di sudut kepimpinan, tapi bukan setakat kepimpinan saja, tapi tercakup di bawahnya, mencakupi juga di sudut menjaga keperluan, memberikan perhatian, pemeliharaan, kasih sayang, pembelaan, pembinaan. Tak kisahlah anak-anak perempuan kita ataupun isteri kita ataupun kakak kita yang mungkin diuji oleh Allah setelah kematian suami contohnya, maka tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita, makcik kita, ibu kita, maka itu adalah tanggungjawab seorang lelaki untuk menjaga. Jadi kepimpinan untuk setiap unit dalam sesuatu keluarga merupakan satu yang mutlak. Jadi bila mengkaitkan dengan kehidupan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, kita telah bincangkan ayat yang lalu, surah Al-Ahzab ayat ke-89, bila ayat itu ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Seandainya kalian milih untuk kehidupan yang senang, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha wa ta'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu menginginkan kehidupan dunia, kemewahannya, perhiasan yang indah, maka mari supaya aku ceraikan kamu, aku beri kepada kamu mut'ah, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Namun sekiranya kalian menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta kenikmatan kehidupan akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang berbaik di antara kamu. Ya Hajar Rubi, Al-Hasan Siti Asma Khalid, barakallahu fikum. Jangan lupa sharing pada teman-teman kita yang lain, kerana topik ini menyentuh kehidupan kita sendiri sebagai suami. Mudah-mudahan dapat baiki akhlak kita, sikap kita, kerana qiwamah ataupun qawamun yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Nisa itu bukanlah merujuk kepada kepimpinan, kena ikut balik-balik kita baca hadis orang suami yang tidak layan isterinya, tidak mempedulikannya, maka malaikat melaknatnya sampai ke subuh. Sedangkan tanggungjawab sebagai suami itu kita tidak lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi hadis itu diletakkan di tempat yang salah. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang perlu kita lihat, dan kita perlu kebertanggungjawaban sebagai seorang suami, yang merupakan tanggungjawab seorang suami sebenarnya. Barulah dilayak untuk mendapat layanan yang sebaik daripada seorang isteri itu. Pemahiran Hasan Husani Simi, barakallahu fikum, karantina. Jangan lupa share pada teman kita yang lain tau, kerana video ni menyentuh kehidupan setiap kita untuk kita pelajari. Jadi ayat yang ke-28-29 surah Al-Ahzab ini diturunkan oleh Allah berikutan tindakan di sisi Nabi yang menuntut tambahan nafkah dan perhiasan. Disebabkan jari itu baginda marah, tapi masih lagi dalam batas marah yang bijaksana. Baginda bersumpah untuk tidak mendekati mereka selama 1 bulan dengan tujuan memberikan pengajaran kepada mereka. Lalu Allah menurunkan ayat itu untuk memberikan pilihan kepada mereka agar antara hidup bersama Rasulullah dan bersabar atas kekurangan, ataupun kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Jadi ini adalah diturunkan ayat untuk menjelaskan isu yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Jadi sisi Nabi ada di kalangan mereka yang melihat
keliling, ada wanita ataupun di sisi para sahabat itu. Mungkin di kalangan wanita yang ada di Madinah, kehidupan mereka senang. Maka sikit banyak timbul dalam hati para isteri Nabi SAW menuntut nafkah lebih dalam kehidupan. Maka Allah menurunkan ayat ini, ya. Akhirnya semua mereka telah milih untuk mentaati Allah dan Rasulullah, serta pahala yang akan dijanjikan untuk mereka bekalan ke akhirat. Mereka milih untuk hidup bersama Rasulullah bagi melaksanakan peranan hidup dalam menjaga kebahagiaan dan ketenteraman hidup Rasulullah, dan saling membantu baginda untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dan kita juga telah pelajari kehidupan antara wanita yang Iron Lady keliling Nabi ni, seorang bernama Zainab binti Jahash, yang merupakan seorang businesswoman yang berjaya. Walau bagaimanapun kejayaan dan perniagaan itu tidak melalaikannya, bahkan semua hartanya diinfakkan kembali untuk Islam. Luar biasa Allah. Barakallahu fikum Zainal. Barakallahu fikum semua sahabat yang hadir, Mizan Aina. Jadi kita sedang belajar tentang akhlak Nabi SAW. Baik. Jadi pada kejadian yang berlaku itu terkandung contoh teladan yang amat berguna bagi umat Islam, iaitu sikap yang harus diambil oleh para suami dan isteri dalam menangani pemasangan hidup berumah tangga. Jadi Imam Muslim mengisahkan dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah berkata, pernah satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah untuk masuki rumah baginda. Namun pada waktu itu terdapat para sahabat lain yang duduk di hadapan pintu rumah baginda. Tiada seorang mereka dibenarkan masuk. Tiba-tiba Nabi membenarkan Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau segera masuk. Sedang beberapa ketika datang pula Umar, Nabi membenarkannya untuk masuk. Setelah masuk Abu Bakar, Umar mendapati Nabi SAW sedang duduk bersama para isteri Nabi dalam keadaan sedih dan diam, tanpa sepatah kata pun. Abu Bakar berbisik dalam hatinya, aku akan mengatakan satu yang menyebabkan Rasulullah ketawa. Abu Bakar lalu berkata, Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, akhirnya kamu tahu tentang kejadian isiku yang minta tambahan nafkah daripadaku. Lantas aku berdiri, aku menepis tengkuknya. Nabi pun tertawa dan berkata, sebagaimana yang kamu lihat, para isteriku pun telah minta tambahan nafkah daripadaku. Abu Bakar menghampiri Aisyah lalu memukul tengkuknya. Dan lepas itu Umar turut melakukan perkara yang sama terhadap putrinya Hafsah. Seterusnya Abu Bakar Umar bertanya kepada puteri mereka masing-masing, kamu masih minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh baginda? Kedua-duanya Aisyah dan Hafsah pun menjawab, demi Allah kami tidak akan minta lagi daripada Rasulullah sesuatu yang tidak dimiliki oleh baginda untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW telah bertindak menjauhi isi-isi baginda selama 1 bulan atau 29 hari. Sebagai pengajaran buat mereka hinggalah turun ayat sebagaimana yang tersebut. Selepas turunnya ayat itu, Nabi berbicara kepada para isi baginda mula daripada Aisyah. Wahai Aisyah, sungguhnya aku ingin menyampaikan satu pesan kepadamu. Aku berharap kamu tidak akan terburu mengambil urusan sebelum pertimbangkannya terlebih dahulu dengan kedua orang tuamu. Aisyah bertanya, perkara apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian membacakan ayat tersebut. Aisyah bertanya kembali, apakah dalam urusan begini aku harus minta pertimbangan daripada orang-orang tuaku? Wahai Rasulullah, sudah tentu aku memilih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta kebahagiaan akhirat. Selain itu, aku juga ingin memohon agar jawapanku ini tidak diberitahu kepada isi-isi yang lain. Rasulullah SAW menjawab, tak seorang pun daripada mereka yang bertanya kepadaku, melainkan aku pasti akan beritahu kepadanya. Sebab Allah tidak mengutuskanku untuk menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, melainkan untuk beri bimbingan dan kemudahan. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang janganlah kita terpedaya sangat dengan melihat kejayaan yang orang tunjukkan dalam media sosial itu. Belum tentu apa yang ditunjukkan itu merupakan satu kebenaran. Betul kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Orang yang kehilangan kasih sayang, dia akan tunjukkan seolah dia lah yang paling romantik. Orang yang tak cukup keuangan, dia akan tunjukkan seolah dia lah orang paling kaya. Kerana untuk menghilangkan keresahan dalam dirinya, maka dia terpaksa buat demikian. Maka ramailah orang yang melihat perkara tersebut tanpa menyedari agenda di sebaliknya. Dia tertipu dengan apa yang ditontonnya. Jadi tak semua benda yang kita tontonkan itu benar, tuan-tuan. Ya, Cik Abang Cuan. Maka bila terjadi perkara demikian dalam kehidupan Nabi, Allah SWT menurunkan ayat untuk membetulkan apa yang berlaku tersebut. Ia bukannya satu penyimpangan, tapi permintaan tambahan. Tapi Allah telah menurunkan ayat menjelaskan bahawa begitulah kehidupan seorang Rasulullah SAW. Nabi milih untuk kehidupan sederhana, bukan seperti Nabi Sulaiman AS yang merupakan seorang pemimpin, seorang raja. Ya, jadi ini adalah perkara yang patut kita sebutkan kepada isi kita. Bacakan untuk mereka ayat-ayat semikian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, supaya ada kesedaran bahawa dalam hidup ini bukan ini semata-mata yang kita cari. Ya, kita nak belikan isi kita handbag yang baik-baik, yang berjenama,
tapi tak ada kemampuan. Mungkin 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali seseorang daripada kita tak mampu nak belikan isi pakaian yang mahal-mahal, maka kita mahu belikan setahun sekali pada hari raya contohnya. Begitu. Jadi kena usahakan hidup kita dengan ayat-ayat semikian, hidangkan untuk isi untuk anak-anak perempuan kita yang bakal berkahwin, beritahu pada mereka kehidupan ni tak sentiasa cerah. Kita kadang-kadang menyangkakan hujan panas hingga ke petang, hujan tengah hari contohnya. Satu musibah mungkin berlaku dalam perjalanan, maka hendaklah kita bersabar, kita membuat pergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia nasihat seorang ayah, seorang suami sebagai contohnya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi baginda menawarkan perkara yang sama kepada para isteri yang lain. Mereka juga memilih yang terbaik buat mereka, iaitu ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ternyata para isteri Nabi ini bukanlah bersifat kebendaan. Seperti yang dikatakan oleh setengah daripada orientalis yang tidak faham pada ayat ini. Mereka mengatakan lihat isteri Nabi pun cinta kepada kewangan, kepada emas, berlian, permata dan sebagainya. Baik. Beberapa hadis ada menjelaskan bahawa tindakan Nabi memberikan pilihan kepada para isteri Nabi itu. Itu sama ada mereka memilih untuk diceraikan ataupun tetap sabar dalam mengharungi kehidupan bersama dengan Nabi. Peristiwa ini tercetus seekor daripada berlakunya satu yang buatkan baginda marah, lalu menjauhi para isteri selama 1 bulan. Dalam peristiwa itu, Hafsah telah membocorkan rahsia baginda kepada Aisyah. Sungguh begitu, baginda tetap memaafkan mereka. Terdapat juga riwayat lain mengatakan alasan Rasulullah memberikan pilihan kepada isteri baginda itu kerana mereka telah mendesak baginda untuk memberikan tambahan nafkah dan juga perhiasan. Alangkah pentingnya para suami khususnya pada zaman sekarang ini untuk memiliki ketegasan sebagaimana memiliki Rasulullah. Hal ini kerana dengan berikan kebebasan kepada kebanyakan untuk bertindak sepenuhnya akan mengundang bencana yang bakal menimpa diri sebelum akhirnya menimpa para suami pula. Kerana kehidupan ini merupakan fata morgana. Mereka sentiasa minta benda yang berlebihan sehingga akhirnya tidak ada kemampuan. Ini lagi pula pakai kad kredit, tuan-tuan. Apa hukum beli emas pakai kad kredit, tuan-tuan? Kan? Emas ni satu benda yang wajib dibeli secara wajib al-qabdu, iaitu wajib dibeli dengan menggunakan kewangan, bukan kita beli dulu pakai kemudian, pakai dulu beli kemudian, bayar kemudian. Tak. Bahkan kalau kita nak trade in emas pun sebenarnya kita wajib mendapatkan harga emas yang ada di tangan kita, dapat harga penuh barulah kita beli yang baru. Jangan trade in, tuan-tuan. Ikut fatwa daripada kebanyakan para ulama. Kita hendaklah memastikan bahawa sebaik-baiknya dapatkan wang itu terlebih dahulu, wang emas yang kita jual itu, barulah kita beli yang baru. Jangan kita trade in, tak mau trade in. Kerana ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada orang jawab, aku punya sukalah. Tuan-tuan, dalam Islam ni ada perkara-perkara merupakan hak Allah yang kita tak boleh nak ceroboh. Kalau semua benda kita boleh ikut berasal kepada kehendak kita dan kehendak penjual, kalau begitu boleh berzina kot. Kerana seseorang lelaki itu memerlukan seorang perempuan, maka perempuan itu memerlukan wang. Suka sama suka boleh? Tak boleh. Gitulah hukum Allah SWT dalam bab riba. Riba itu ada 60 bab. Bab yang paling ringan daripada riba itu seumpama seorang lelaki berzina dengan ibunya tahu, ataupun seorang perempuan berzina dengan anak lakinya tahu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku sangat mengharapkan, tapi apa nak buat, Nabi telah wafat. Sebelum sempat aku tanya kepadanya, apa lagi 59 zina itu? Berzina ni Nabi gambarkan hadis saya ada 60 bab, 60 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang itu berzina dengan ibunya, itulah dia riba. Riba ni ada 60 pintu. Salah satu pintunya yang paling ringan seumpama seorang berzina dengan ibunya atau seorang perempuan berzina dengan anak lakinya. Maka jangan main dengan hak Allah SWT. Gitu Allah SWT Discovery, Allah SWT Firwan, Allah SWT semua sahabat dia kat TikTok, kat Facebook. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang minat untuk mengikuti kami dalam trip dakwah, belajar dakwah, ada sikit lagi tempat kosong. Bagi yang nak mengikuti bimbingan saya ke Krabi pada 23, 24, 25, 26 September ni, kerana kita nak pergi belajar berdakwah. Keliling kita ada orang bukan Islam yang baik perangainya, tapi belum dapat kita ungkapkan kalimah yang betul, mengajak dia kepada Islam kan. Maka saya nak ajak tuan-tuan untuk pergi belajar uslub dakwah ini daripada sahabat saya yang telah mengislamkan lebih berapa ramai? Lebih daripada beribu-ribu orang lah tuan-tuan. Mungkin dah 10,000 orang diislamkannya di selatan Thai. Doktor ni yang berkecimpung dalam bidang dakwah jalanan, street dakwah, kedai guntingan rambut, dakwah orang kat sekolah, dakwah orang ke hospital, dakwah pada nurse, pada doktor. Satu kampung masuk Islam Alhamdulillah pada bulan haji yang lalu.
Jadi tuan-tuan yang minat untuk belajar teknik berdakwah ni, saya galakkan tuan ikut trip yang saya bimbing ke Krabi pada 23, 24, 25, 26 September ni. Bulan ni lah, beberapa hari saja lagi. Kerana kita nak belajar kaedah dakwah yang betul, efektif, supaya orang yang kita sebut pada itu mudah memahami, tidak terluka perasaannya, dan mudah untuk kembali kepada as-sirat al-mustaqim, revert kata mereka. Jangan tahu, bagi mereka peluang atau nak hadiahkan kepada ibu ke adik-beradik ke yang mungkin telah bersara, mungkin tak ada banyak aktiviti kat rumah, tak ada banyak komitmen, boleh menyertai kami dalam trip dakwah ke Selatan Thai. Kita bukan saja belajar dakwah tahu, kita juga akan menikmati keindahan pantai, tempat-tempat kat sana, dan juga makan yang enak-enak insya-Allah. Baik jadi antara sifat-sifat Nabi SAW yang perlu kita pelajari wahai para suami, seperti yang pernah saya bentang kepada tuan-tuan sebelum ni, seorang pakar daripada Amerika bernama Profesor Rick, R-E-E-K. Telah pun bertahun-tahun melakukan penelitian terhadap golongan lelaki dan perempuan. Maka dia pun membuat satu kajian, membuat satu rumusan. Kesimpulan tau, dengar baik. Yang pertama, orang lelaki ni biasanya jemu untuk tinggal lama-lama bersama dengan kekasihnya. Isterinya lah maksudnya tu. Abu Muhammad Alaihissalam, Damai Nur Hanimah Daud Alaihissalam, Muhammad Fadli Ahmad Alaihissalam, semua sahabat yang hadir, Fatimah Tuah, Adnan, sahabat-sahabat dekat Insta, kat Facebook, kat TikTok, semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopiah mana? Ini kopiah nak ambil, dapatkan daripada Uzbekistan, baru-baru ni pergi. Orang Uzbek dia pakai kopiah macam ni. Kata Profesor Rick, lelaki ni dia rasa bosan duduk lama-lama kat rumah dengan isinya ke. Berbeza dengan perempuan. Perempuan ni merasa seronok bila suaminya, dalam konteks ini suami lah suami sentiasa berada bersama dengannya. Itu sifat orang perempuan. Yang kedua, orang lelaki senang hati bila dia dapat tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Dia pakai baju kalau putih-putih, setelah hitam, biru, gelap, coklat gelap, dia corner tu jadi pakai. Tak ada sekejap belang-belang, siap putih, tak. Orang lelaki dia tak kreatif buat ni. Kalau boleh dia pakai baju raya, sama saja colournya setiap tahun, bukan orang perasan pun, kata dia. Itu orang lelaki punya sifat mengikut kajian Profesor Rick. Berbeza dengan wanita yang seakhir ingin bangkit daripada baringannya dengan wajah yang baru, dengan mood yang baru, pakaian yang baru, penampilan yang baru, warna yang lain daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana dengar tazkirah saya dekat Hakim bagi tadi. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih tuan-tuan atas doa tuan-tuan, hajat tuan-tuan saya dapat penuhi. Mudah-mudahan umur yang tak berapa panjang lagi ni dapat sesi untuk mentafsir Quran tuan-tuan. Kerana tiada jambatan dari kukuh kita dengan Tuhan, melainkan kita membaca Al-Quran kembali. Alhamdulillah lelaki memang tak kisah warna, Jet Discovery tak kisah. Warna tu dipakai balik. Kalau kita pakai color-color pun percayalah, warna yang banyak itu semua isi kita belikan. Atau anak perempuan kita yang usahakan, betul kan? Dia perlu kisah abah ni asyik pakai baju sama je. Ya ke? Orang perasan ke? Apa peduli, yang penting apa yang kita nak lakukan, kerja kita, action kita. Almarhum Datuk Ismail Kamus pernah pesan pada anak, tahu. Dia kata Zahazan Intan ni dalam berdakwah tu kisah pakaian lah. Tak payah kejap pakai baju ni, baju tu, pelik-pelik, fancy. No. Yang tercakap je apa yang baik. Orang nak dengar apa yang tercakap, mutiara yang tercakap. Masya Allah, almarhum Tuan Guru. Fatihah untuk beliau. Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan ke anak. Baik, jadi inilah perbezaan yang kedua bagi lelaki dengan perempuan. Kata Profesor Rick. Yang ketiga, sukses atau kejayaan pada mata orang lelaki lah kedudukan sosial terhormat, penghormatan lapisan masyarakat. Orang panggil dia panggilan tertentu, orang hormat dia, orang bagi dia parking tertentu, orang raikan dia. Itu bagi seorang lelaki itu satu kemegahan. Tu yang pakat berlomba semua nak jadi ahli politik tu. Ini kata Profesor Rick. Kerana itu satu penilaian status kemasyarakatan itu penting bagi seseorang lelaki. Sedangkan bagi seorang perempuan, kepentingan dalam hidupnya adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Kerana itu, orang lelaki pada hari tuanya merasa sedih kerana sumber kekuatan telah tiada. Duduk je dekat anjung rumah, duduk termenung, teringat hari-hari dia jadi guru, dia jadi polis, dia jadi tentera, dia jadi ketua kampung, dia jadi orang ternama, orang semua sanjung dia, hari-hari yang telah pun berlalu dalam hidupnya. Dia menangisinya. Itulah orang lelaki.
Ya, iaitu kemampuannya untuk bekerja yang telah merosot. Sedangkan bagi seorang perempuan, masih lagi masa senang, rela, gembira kerana di sisinya ada suami, ada cucu, ada anak-anak yang berat. Mengambil tahu bertelefon, mak makan apa hari ni, nak takkan belikan apa balik. Ya, gembira seorang perempuan dengan panggilan anaknya macam tu. Tapi seorang lelaki, duduk termenung. Ayah nak makan apa ayah? Apa-apalah jawapannya. Ayah nak pergi jalan, aku dah tak kuat. Ayah nak duit, letaklah kat ujung kaki tu. Nak jaga duit tu tuan-tuan. Ni orang lelaki punya sikap. Dia sudah kehilangan segala kebanggaan dalam hidupnya pada hari tu sebab orang lelaki paling cepat mati tak banding orang perempuan. Betul kan? Ya, Sfading Ahmad. Barakallahu fikum. Dan kalimah yang paling indah yang didengar oleh seorang perempuan daripada lelaki, iaitu suami contoh, ialah, wahai kekasihku, engkaulah orang yang paling aku cinta dalam hidup ini. Ya, ini kalimah yang bagi orang perempuan tenang, seronok dia dengar perkara ni. Biar dia ungkap 1000 kali sehari pun, bagi dia, ini satu assurance untuknya. Lebih daripada takaful dia nak ambilnya. Jadi orang lelaki kena selalu ucapkan kalimah ini kepada isinya. Ini kajian tau, kajian dibarap oleh Profesor Rick, R-E-E-K. Boleh cek dalam internet. Sedangkan kalimah yang telah pun diucapkan oleh seorang wanita kepada suaminya yang paling disenangi oleh seorang suami bila isterinya berkata kepadanya, abang, I bangga dengan abang. Itu masa kita pergi program itu, hari raya itu, saya gembira tengok abang bercakap dengan confidentnya kepada orang yang ada. Abang bagi duit pula dekat makcik-makcik. Contoh tuan-tuan, ini adalah satu recognition bagi seorang lelaki selepas dia hilang penghargaan daripada yang diucapkan orang kepadanya selama dia bertugas pada hari dia telah tua. Ya, cik-cik, ibu, perempuan yang telah bersara, maka selalu ungkapkan kata-kata demikian pada suami, puji dia, bagi kepada dia semangat. Ya, abang, masya-Allah, itu abang pergi ke masjid, masa tengok abang sembahyang paling khusyuk sekali. Contoh. Gembira suami dengan kepalang dapat pujian daripada isterinya macam tu. Ini kajian yang dikemukakan oleh Profesor Rick. Saya telah bentangkan masa tafsir surah Nisa yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang saya akan tafsirkan dekat IKIM surah Yasin. Bagi tuan boleh bersedia dengan tafsir Ibn Katsir setiap kali, setiap subuh insyaAllah. InsyaAllah pada hari Jumaat ni mula ayat yang pertama, ayat Yasin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, jadi sahabat beriman. Ya, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada sifat Nabi yang pertama sekali yang perlu kita pelajari, wahai para suami yang dimuliakan Allah sekalian, iaitu yang pertama sekali al-wafa, setia. Ini juga dikatakan oleh Profesor Rick, iaitu sifat setia, jujur, menepati janji. Ini antara sifat yang utama dalam Islam. Ini telah ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia, yang suci, yang tinggi, yang hebat itu, menerusi ayat surat Taubah yang ke-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Sungguhnya Allah telah beli jiwa dan harta benda orang beriman dengan balasan bahawa mereka akan peroleh syurga disebabkan perjuangan mereka di jalan Allah. Demikian itu antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga demikian sebagai janji yang benar serta yang ditetapkan oleh Allah SWT menerusi kitab-kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menyempurnakan janjinya selain Allah? Oleh itu gembiralah kamu dengan jual beli kamu dengan Allah SWT. Itu ketahuilah, itulah satu perjuangan, satu kemenangan yang besar. Jadi Allah telah menyatakan dalam ayat ini sifat wafa. Pentingnya sifat setia. Jadi pada seorang suami yang ingin mencontohi akhlak Rasulullah SAW, kena ada sifat setia, kesetiaan. Jadi Allah telah menjadikan sifat wafa ini sebagai satu daripada sifat orang beriman yang saleh, yang terpilih di sisinya. Sebagaimana juga Allah telah menyatakan surah Ra'ad ayat ke-19 hingga 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Sungguhnya orang yang mahu memikirkan hal itu adalah orang yang berakal sepenuhnya, orang yang menyempurnakan janjinya dengan Allah dan tidak mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan itu. Di sini menunjukkan kepada kita sekali lagi kepentingan sifat wafa. Alhamdulillah semua yang hadir dekat Facebook, kat TikTok.
dekat Insta Muhammad Fitri Atan Al-Hassan Al-Fifa, H Nur Azam, Nur Amizah, Jet Discovery, Mahayati, terima kasih semua yang hadir. Tak mampu nak sebut nama semua. Antum di hati ana, terima kasih atas penyertaan kat sini. Lagi Allah telah menyatakan sifat orang beriman ini sebagai al-wafa itu, dan surah Nahl ayat ke-1, wa ufu bi ahdillah idza ahadtum, dan sempurnakanlah pesan-pesan dan perintah Allah bila kamu janji. Jadi karakter pertama sifat kejayaan seorang suami seperti Rasulullah SAW adalah sifat wafa. Al-wafa itu berarti setia pada janji. Nanti kita lihat contoh-contoh bagaimana kesetiaan Nabi kepada para isteri baginda ridwanullahi alaihinna jami'an. Jadi mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah untuk kita pelajari. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada waktu ini. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain. Moga yang baik itu memberi manfaat kepada kita, menjadikan iman kita makin subur, menjadikan kita kalau seorang suami yang lebih salih, muslih. Itu bukan saja nak salih tapi muslih. Apabila salih dengan muslih, tuan-tuan, besok saya jelaskan insya-Allah. Salih, muslih, salihah, muslihah. Allah puji sifat muslih sebenarnya. Wa aslahna lahu zaujah. Maksud aslahna itu muslih. Jadi seindah-indah akhlak Rasulullah SAW malang bila seseorang itu mempelajari sifat-sifat karakter yang daripada orang bukan Islam, membangga-banggakannya, menyebarkannya, padahal di hadapannya ada akhlak manusia kekasih Allah yang bakal memberi syafaat kepada kita semua bila kita mengikuti, mencontohi, mempelajarinya. Terima kasih Azimah Penang, Pamparida, luasan semua yang hadir kat Insta, kat Facebook, kat TikTok. InsyaAllah bagi esok kita sambung Sesafi Sadiqin. Barakallahu fikum. Terima kasih Zuzana Osman. Dapatkan buku ni untuk mengetahui lanjut tentang akhlak Rasulullah, iaitu buku bertajuk Isteri dan Puteri Rasulullah SAW, yang baru terbit di Telaga Biru. Semudah kita pergi ke online www.telagabiru.com.my, boleh beli online InsyaAllah buku ni boleh kita hadiahkan diri kita in order to make our family better daripada sebelumnya. Boleh hadiah kepada isteri kita, pada anak perempuan kita bakal berkahwin. Mudah-mudahan yang baik itu kita dapat pelajari, kita timba, kita pelajari, kerana mereka lah golongan yang terbaik selepas Rasulullah untuk kita pelajari. InsyaAllah jumpa lagi bagi esok. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup setakat dulu, dah pukul 8. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wa muslimatil mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم فرج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنى رحمة من سواك وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua sahabat yang belum join kami dekat Telegram, dijemput buat demikian kerana ada banyak nota, fakta dan doa dikumpulkan oleh Ustazah Umi Fatih. Boleh cari kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Boleh join boleh join kami bersama. InsyaAllah ada banyak manfaat kat situ. Terima kasih Mulia Raja Uzlin, Asimah Musa, Farid Misbah, Mayang Sari, Hasinahi, Pamparida, semua sahabat kat Brunei, kat Singapura, kat Indonesia, yang tak lupa sahabat kat Malaysia, kat mana saja anda berada. Terima kasih Halimah Abdul Rahman, terima kasih Siti, terima kasih Zana Osman, terima kasih semua putih, terima kasih Nur Hanim Daud. InsyaAllah jumpa lagi besok pada waktu yang sama. Ilah Saleh, Safina Yusof, Kak Sab, khabar orang Singapura, Joey Lasa, terima kasih semua, Maria Mohamed. Dan bagi mereka yang menunaikan umrah, jangan bertangguh-tangguh lagi, kerana masa tinggal sedikit, sewaktu saja lagi. Tiket yang kami tempah telah pun confirm, hotel yang telah kami tempah semuanya confirm. Bagi mereka yang nak pergi pada bulan 9 ni pun ada masa ada kekosongan, bulan 10, 11, 12, 1, 2 sampai ke Ramadan. Segera daftar boleh klik Zahazan Travel, sama ada Facebook ataupun TikTok ataupun Insta. Nanti boleh berhubung dengan urus setia yang bertugas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Fadilah, Pak Faisal, terima kasih Pok Yem, terima kasih Nur Hayati, Mak Zin, Halimah, terima kasih Ali Putra.
Ni kopiah Uzbek. Kopiah Uzbek ni 4 segi. Pakainya kena macam ni, nampak rambut sikit. Ni saya orang Uzbek pakai. Terima kasih Jahil Rohani, terima kasih semua Mak Adib. Terima kasih Good Time, terima kasih Pidara House, terima kasih semua yang hadir. Jumpa lagi besok insya-Allah. Kenang aku dan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.